Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, hari ini saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda semua satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh sebuah NGO, iaitu NGO 4PM, yang mana presidennya Tuan Haji Roslan telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa sebarang pengeluaran seterusnya daripada KWSP tidak akan menjejaskan dana kewangan KWSP tersebut, berikutan berjuta lagi caruman masuk setiap bulan dalam tabungan agensi tersebut. Okey, ini adalah satu kenyataan daripada Tuan Haji Roslan selepas satu lagi kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak KWSP melalui ketua pengarah strategi mereka, yang mengatakan akibat daripada 4 pengeluaran sebelum ini yang berjumlah 1.45 bilion oleh 8.1 pencarum telah menyebabkan kumpulan wang simpanan pekerja terlepas peluang mengembangkan aktiviti pelaburannya. Okey, walaupun KWSP mengatakan bahawa dana yang telah dikeluarkan itu tidak mempunyai kesan yang ketara terhadap pemberian dividen dan sebagainya, tetapi peluang untuk KWSP melebarkan sayapnya telah pun sedikit terjejas ataupun sedikit terbantut disebabkan oleh 4 pengeluaran sebelum ini. Okey, di sini Tuan Haji Roslan telah pun menyatakan bahawa saya tak mahu cakaplah pasal Tuan Haji Roslan macam ni, tetapi apa yang dikomenkan oleh pihak KWSP berkenaan dengan dana-dana yang telah dikeluarkan menyebabkan mereka terlepas peluang dalam pelaburan dan sebagainya. Dan kita tahu KWSP sebelum ini telah pun memaklumkan bahawa aset KWSP sendiri telah pun hampir mencecah 1 trilion, yang mana saya percaya sekarang ini kebarangkaliannya mungkin sudah pun melebihi 1 trilion. Itu adalah aset daripada kumpulan wang simpanan pekerja di Malaysia, yang mana KWSP ni kalau dalam dunia dia mempunyai, dia antara provident fund, dana persaraan pekerja di dalam dunia ni, antara yang terkaya di dunia ini. Jadi apabila kita bercakap tentang aset 1 trilion, kita bercakap tentang dana yang sangat besar, kita bercakap pasal peluang pelaburan dan sebagainya, tetapi apakah orang kata signifikannya benda itu kepada pencarum? Sedangkan pencarum sekarang ini sangat-sangat terdesak dan sangat-sangat memerlukan. Kita membanggakan kewujudan EPF, dana EPF, dana daripada pencarum, dana daripada majikan serta hasil daripada pelaburan. Tetapi rakyat yang mencarum itu sendiri, yang merupakan ahli KWSP itu sendiri, hampir orang kata 4 juta yang tidak aktif mencarum, separuh daripadanya terjejas dan memerlukan satu lagi pengeluaran, yang mana pengeluaran ini bukanlah pengeluaran secara orang kata dalam amal-amal tertentu, tapi mereka ini memerlukan pengeluaran yang secara menyeluruh untuk seperti usia persaraan mereka. Penjelasan KWSP terhadap peluang yang mereka terlepas ini seolah-olah menunjukkan mereka ni tidak melihat kepada realiti. KWSP ni tidak orang kata concern ataupun tidak prihatin kepada nasib pencarum, yang mana sekarang ni pencarum tengah menderita. Tengok kenyataan, KWSP seolah tidak melihat realiti yang terjadi, seperti rakyat menderita, tiada beras, hilang pekerjaan, dan hanya menggunakan apa yang difikirkan tanpa meletakkan dalam situasi yang sebenar. Lagipun KWSP ini juga adalah bukan dana daripada kerajaan dan mahu menunggu sehingga hari tua. Mungkin tidak sampai hari tua mereka sudah meninggal dunia, ditimpa musibah, ataupun kita tidak tahu apa lagi yang akan berlaku kepada pencarum. Mengapa mahu melabur sedangkan pencarum merayu-rayu kerajaan pencarum merayu-rayu, tetapi kerajaan membutakan hati dan pekakkan telinga, dan sepatutnya dana persaraan itu ada reserve, ada disimpan untuk orang yang perlu mengeluarkan dalam keadaan yang benar-benar terdesak. Bunyi mercun sekejap. Jadi daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Haji Roslan ini, orang kata memberikan satu orang kata
macam satu perkabaran ataupun satu, bukan nak kata amaran, tetapi satu perkara yang perlu diambil serius oleh pihak Kedai BSP. Apabila berkata tentang dana-dana ini, kita bukan hanya bercerita tentang skop pelaburan dan juga sebagainya. Tidak ada faedah ataupun tidak ada manfaat jika Kedai BSP terus-menerus orang kata merancang ataupun melihat pada prospek pelaburan dan sebagainya, sedangkan pencarum ini mungkin sudah hilang keupayaan untuk mencarum ataupun sangat-sangat memerlukan wang caruman mereka. Apabila kita membenarkan pengeluaran secara orang kata bersasar ini kepada pencarum untuk mereka mengeluarkan seperti usaha persaraan dan sebagainya, daripada jumlah yang mengeluarkan ini, mungkin ada yang akan menggunakan untuk tujuan perniagaan dan sebagainya, membina semula modal dan juga perkara-perkara yang lain. Dan tidak mustahil daripada sejumlah besar yang mengeluarkan, jika ianya diluluskan, mereka ini berpotensi semula untuk kembali mencarum dalam akaun Kedai BSP jika mereka punya perniagaan ataupun pendapatan sudah pun lebih baik daripada apa yang mereka tidak ada ataupun mereka ada sekarang ini. Malah jika mereka berjaya menjadi seorang majikan yang orang kata gah, yang ternama dan sebagainya, mereka mungkin boleh mengupah pekerja dan sebagainya. Selain pada mengupah, mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan caruman kepada Kedai BSP dan juga sebagainya. Perkara ini harus dilihat sebenarnya oleh pihak Kedai BSP. Sebarang pengeluaran daripada Kedai BSP sebenarnya bukanlah akan mengurangkan orang kata tahap caruman itu kembali semula, tetapi ianya mungkin akan memberikan peluang untuk jumlah caruman meningkat semula kepada Kedai BSP dalam masa hadapan. Ini juga merupakan salah satu strategi pelaburan yang perlu difikirkan oleh pihak Kedai BSP. Jika pihak Kedai BSP tidak mahu melaksanakan sebarang pengeluaran dan membiarkan pencarum dalam keadaan sekarang ini, dan kita ada beberapa tuntutan for all, tuntutan dividen dan sebagainya, bayangkan mereka yang mungkin berkeperluan ini tetapi tidak diberikan peluang oleh Kedai BSP, ataupun mereka yang minta untuk for all dan sebagainya tidak diberikan peluang, dan dalam tahun ini jika mereka diisytiharkan bankrupt dan sebagainya, ada yang mungkin akan hilang lagi pekerjaan, ada yang mungkin akan mengambil tindakan yang lebih drastik, yang mana saya tidak mahu sebutlah perkara-perkara tersebut, dan perkara ini sendirinya akan merugikan pihak Kedai BSP itu tersebut, pihak Kedai BSP berkenaan. Kerana apabila jumlah pencarum yang mencarum itu semakin berkurang disebabkan oleh bankruptcy, tindakan-tindakan yang di luar dugaan, di luar pemikiran kita dan sebagainya, akan mengurangkan jumlah pencarum yang orang kata mencarum di dalam akaun Kedai BSP. Jadi perkara ini juga harus dilihat oleh pihak Kedai BSP, kerana apabila mereka memberikan sedikit kelonggaran, memberikan sedikit peluang dan sebagainya, caruman orang kata pencarum-pencarum ini mungkin boleh ditingkatkan dan juga mungkin boleh dipulihkan. Mekanisme untuk memulihkan dana pencarum ini perlulah dipikirkan juga oleh pihak Kedai BSP. Namun pengeluaran secara bersasar ke, secara for all ke dan sebagainya, tetapi apa saja pengeluaran yang dituntut pada sekarang ini, pada saya harus dilaksanakan. Kalau kata kita faham tak boleh dilaksanakan secara serentak, ianya masih lagi boleh dilaksanakan secara berperingkat, bermula dengan sebagai yang telah dikongsikan sebelum ini, mungkin secara one off dividend, kemudian mungkin pula one off dalam amount tertentu RM10,000 sehingga RM50,000, kemudian secara bersasar kepada mereka ataupun dalam golongan yang berada dalam kategori yang tidak aktif mencarum. Perkara ini harus diambil serius dan harus dipandang dengan sangat teliti oleh pihak Kedai BSP. Jadi itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan Facebook saya Firdaus Selamat Channel, YouTube saya Firdaus Selamat, ataupun di TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.